Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke episod kedua Sembang Tasik. Nama saya Muhammad Aziz Farhan, host anda pada hari ini. Dan episod ini dibawa oleh tajaan kita, kesayangan kita, Chronicle Pixel. Dan kebetulan nama episod ini Sembang Tasik dan saya berada di Tasik Unimac. Untuk hari ini saya akan mengupaskan tentang tajuk pasca COVID-19. Saya telah menjemput 3 orang ahli panel bersama saya. Okey, sebelum itu, sebelum saya menjemput seorang tetamu, saya akan menceritakan sikit tentang latar belakang COVID-19 ini. Seperti mana yang kita maklumkan, COVID-19 ni bermulanya tahun 2020. Walaupun 19 tersebut adalah mereka jumpa virus tu pada tahun 2019, tahun 2020 adalah tahun yang virus itu merebak seluruh dunia. So, dalam latar belakang, dia bermula pada Januari 2020. Ianya telah menular ke seluruh negara, termasuk negara kita sendiri, dan Malaysia. Hampir seluruh negara mengumumkan Perintah Kawalan Berkurung, iaitu PKP, selama beberapa tahun. Dan ini PKP adalah untuk kita mengurangkan lagi penyebaran wabak virus tersebut kepada orang-orang awam. Okey, tanpa membuang masa, saya akan menjemput tetamu pertama kita, seorang usahawan muda bernama Encik Afif. Encik, silakan. Terima kasih. So, Allahu Akbar. Encik Afif, apa khabar Encik Afif? Ya, sihat. Alhamdulillah. Ini kita buat di Tasik ya. Boleh. Studio kita di dalam tengah renovate. Tak apa, kita Yalah. menghayati. Ya, dia betul. Alam. Alright. Cik Hafiz, sebelum tu Cik Hafiz boleh perkenalkan diri dulu. Cik Hafiz buat apa? Cik Hafiz meniaga apa? Dan lain-lain. Okey, baik. Pertama sekali, nama saya Fudail Afif bin Jaswar Akbar. Okay. Saya memulakan bisnes saya dalam lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang. Okey. Saya menjual, saya memulakan bisnes sebagai seorang majikan lah. Okay. Saya seorang majikan, saya menjual barang-barang elektronik. Oh, elektrik je. Saya menjual barang-barang elektronik dan saya asal daripada Selangor. Okay. First time yang saya datang Perlis. First time? First time okay. saya datang Perlis. InsyaAllah hari ni cuaca elok. Alhamdulillah. Okey, Cik Hafiz, topik kita pada hari ini ialah mengenai pasca COVID-19. Okey, Cik Hafiz kata Cik Hafiz dah buat bisnes lebih pada 10 tahun. Ya, betul. Dalam 10 tahun kita dah lalui fasa COVID tu. Betul. So soalan saya, ada perkara apa yang terjejas pada Cik Afif sewaktu pandemik tersebut? Okey, sewaktu pandemik tersebut banyak perkara lah yang berlaku kan. Untuk pertama sekali, memang first thing first dalam otak kita ni, yang berlaku adalah pekerjaan saya sebagai seorang ni memang banyak kena tutup, kena berhentikan bekerja. Okey, saya ni pula semasa pandemik berlaku, sales saya kurang. Okey, bila sales saya kurang, saya pula sebagai seorang majikan, saya nak kena fikir nak bayar bil api air, sewa rumah, sewa kedai. Okey, saya pula ada family. Okey, jadi saya punya solusi, saya terpaksa buang beberapa pekerja-pekerja saya untuk kekal survive dalam fasa ni. Jadi saya pula sebagai seorang majikan, okey, pengalaman saya lah kan, saya tak boleh nak buang pekerja-pekerja main buang sembrono saja tu. Okey, bayangkan kita dah hidup sebagai satu family, sebagai satu community yang hebat. Okey, saya terpaksa buang bukan atas sebab saya tak mampu nak bayar diorang. Okey, diorang pun ada life diorang sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ni, tanggungjawab mereka pun banyak. Saya terpaksa fikir diorang pun ada keluarga masing-masing. Ada keluarga masing-masing. Jadi saya terpaksa fikirkan tu juga. Jadi bila nak tu memang berat lah untuk saya buang mereka ni semua. Betul lah. Okay, macam tu. So salah satu yang terjejas paling berat pada Cik Afif ialah buang pekerja lah. Betul. Buang pekerja. Saya faham perasaan tu. Mesti perasaan Cik Afif berat buang pekerja yang telah berkhidmat dengan Cik Afif selama berbelas tahun lah, berpuluh tahun lah. Sudah lama, lebih dari 5 tahun. Okay. Dan sesiapa penonton ingin mencari barangan elektrik, anda boleh kontak Encik Afif. Saya akan tuliskan nombor telefon dia di bawah sini. Okey. Dan Encik Afif, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak.
Terima kasih kepada Encik Afif atas perkongsian dia terhadap isu tersebut. Dan seterusnya, saya akan menjemput tetamu kedua kita, iaitu Mr. Allen. Mr. Allen, apa khabar Mr. Allen? Baik. Apa khabar? Saya sihat. Good. Okay, Mr. Allen. Persoalan saya, bagaimana hidup masyarakat di Malaysia ni selepas COVID? Bagi saya, selepas COVID, masyarakat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan seperti mencuci tangan, memakai topeng, lepas tu menjaga jarak sosial. So, kita ikut ni untuk mengelakkan masalah kesihatan. Tapi sekarang lebih banyak aktiviti dan perniagaan telah dibuka semula. Walaupun mempunyai banyak syarat keselamatan. Ya, betul. Masa kuarantin, kita sudah mengambil vaksin untuk melindungi diri dengan masyarakat punya life lah. Kita pun ada beberapa jenis vaksin lah. Ya. Pfizer, lagi Johnson. Ya. Lepas tu dengan ni kita tetap berhubung dengan maklumat terkini daripada pihak berkuasa untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Terima kasih kepada Mr. Allen atas perkongsian pendapat tentang isu COVID pasca 19 ini. Dan saya menjemput tetamu khas kita yang terakhir, seorang doktor pakar perubatan yang sudah melebihi 13 tahun berkhidmat di bawah KKM, iaitu Dr. Muhammad Arif. Apa khabar Doktor? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, beliau pada hari ini bersama kita untuk memberi pendapat dan nasihat tentang pasca COVID-19 ini. So, Doktor, memasuki era endemik ini, apakah peranan dan tanggungjawab rakyat Malaysia dalam menghadapi situasi ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, terima kasih kepada host kita, Haziq Farhan, menjemput saya dalam podcast ini. Jadi, apabila kita bersembang pasal endemik ini adalah sesuatu atau wabak yang kita perlu hidup bersama mereka. Hingga kita tidak tahu berapa lama kita perlu hidup, tetapi kita perlu sebatikan dalam hidup kita. Jadi tanpa membuang masa, saya akan straight to the point. Apa peranan-peranan, apa benda nasihat saya akan bagikan. Jadi yang pertama sekali, untuk orang awam, mereka masih lagi terikat dengan peraturan-peraturan dan juga SOP yang dikeluarkan kerajaan terhadap mereka. Contohnya seperti memakai pelitup muka, memakai pelitup muka, sanitasi tangan, jaga jarak. Jadi perkara ini bukanlah kita lakukan saja-saja, tetapi demi keselamatan mereka, demi kesihatan mereka, untuk mengelakkan penularan wabak ini terus-menerus hingga memudaratkan negara kita, ya. Jadi untuk poin kedua pula, saya ingin kongsikan, sekarang ni adalah dunia teknologi kita, dunia digital. Kita perlu memanfaatkan dunia teknologi dan digital ini dalam keperluan hidup kita. Jadi seperti mana waktu COVID dulu, kita melakukan kerja work from home hanya menggunakan digital saja. Jadi perkara ini perlu diteruskan, ya, perlu diteruskan. Jadi apabila bencana tiba-tiba mari lagi, kita sudah bersedia. Seperti pepatah ataupun peribahasa orang kata, sediakan payung sebelum hujan. Ya. Jadi poin yang terakhir saya adalah untuk yang bagi mempunyai masalah mental selepas saja pasca COVID-19 ini, yang mempunyai anxiety, paranoid ataupun perkara-perkara yang lain kerana kesepitan hidup ini ataupun dibuang kerja apa-apa sekali, marilah merujuk dengan kami, ya. Rujuk pihak kami supaya kami boleh memberi kaunseling, memberi pandangan, memberi motivasi, katakan semangat kepada anda supaya anda lebih terbuka dan melihat hala tuju hidup anda. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada host. Okey. Terima kasih banyak kepada doktor pakar kita, Dr. Muhammad Arif, atas pendapat beliau mengenai isu pasca COVID ini. Memang betul, walaupun kita sudah berakhir fasa tersebut, namun rakyat Malaysia jangan berasa begitu bebas. Namun kita perlu bersiap sedia. Mungkin tak lama lagi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, zaman anak-anak kita nanti mungkin berlakunya fasa COVID yang ke-20. Mungkin siapa tahu
Itu saja daripada kami. Terima kasih.